Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Kita bertemu dalam program Hayati Quran siri yang ke-465 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan Nur Hayati Yahya, Safia Sapian, Suryani Razali, Ninda Anis, Nurazia Mukhtar, Zimahdun, Tumirah Damiri, Yahya Lia, Gali Sprit, Hafizah Hassan, Tuan Nurahim Sharif, Zaliha Kamaruddin, Ana Sukaimi, Fatimah Cikmat, Kamiza Muhammad Amil, kemudian Tengku Abdullah, dan juga Nur Hayati Sulaiman, Aisyah Osman, Aniza Omar, Zuraida Siddiq, Farida Ismail, Rozana Muhammad Noh, Saadiyah Hassan, Galik Sprit, Siha Cika, Mas Niyah, dan juga Maryamah Zakaria, serta Rosna Sharif dan Ija Rahman. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam pada pagi ini, kita nak sambung masih lagi pada surah yang ke-7 Al-A'raf, ayat yang ke-59 pada muka surat 158. Muka surat 158 ayat yang ke-59 daripada surah yang ke-7 Al-A'raf. Apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhi wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu semalam kita telah baca di mana firman Allah pada ayat yang ke-59 pada muka surat 158 daripada surah yang ke-7 Al-A'raf. Firman Allah, laqad arsalna, demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuha, Nabi Nuh, ila qaumih, kepada kaumnya. Maka Imam Ibn Kathir meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah dan beberapa sahabat yang lain bahawa permulaan penyembahan berhala, bahawa ketika mana ada orang-orang yang baik, orang-orang yang salih daripada kalangan sesuatu kaum pada waktu itu meninggal dunia, maka ketika mana orang salih itu meninggal dunia, maka pada waktu itu kaum dia akan membuat patung sebagai peringatan dan juga sebagai kenangan. Lalu itu tujuan asal dia. Lalu mereka ketika mana nampak patung orang-orang salih tersebut, liyatadhakkaru halahum, mereka boleh mengingati balik keadaan orang-orang salih tadi beribadah, wa ibadatahum, dan ibadah mereka, fayatashabbahu bihim, dan pada waktu itu boleh menyerupai dan juga boleh timbul semangat untuk bersungguh-sungguh ibadah seperti orang salih tersebut. Falamma tala zaman, kata Imam Ibn Kathir, ketika mana telah berlalunya waktu yang lama, datang generasi seterusnya, maka pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang-orang yang kemudian
mereka tidak lagi mengambil daripada patung itu sebagai sekadar peringatan. Balah mereka pada waktu itu mula untuk menyembah patung-patung tadi. Maka inilah patung-patung yang disebutkan dalam surah Nuh pada juz yang ke-29 yang terdiri daripada nama orang-orang yang salih seperti Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan juga Nasra. Lalu ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Maka inilah permulaan daripada penyembahan berhala. Maka ketika mana Nabi Nuh AS diutuskan kepada kaum dia, maka semalam kita telah baca Nabi Nuh berkata dengan penuh lemah lembut kepada kaum dia, Ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah kamu akan Allah, beribadahlah kamu kepada Allah, perhambakanlah diri kepada kamu kepada Allah. Kenapa kena sembah Allah, perhambakan diri kepada Allah? Nabi Nuh terangkan, malakum min ilahin ghairuh, kerana tidak ada yang layak disembah kecuali hanya Allah. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menerangkan kenapa patut kaum dia pada waktu itu hanya sembah Allah, jangan menyekutukan Allah. Maka pada waktu itu Nabi Nuh berkata dengan penuh lemah lembut, dengan penuh syafqah, ini sesungguhnya aku akhafu, risau dan juga takut. Akhafu, aku risau dan aku takut. Alaikum, dalam kurungan menimpa. Kemudian alaikum terjemahannya ke atas kamu. Azab siksaan. Yaumin azim, hari yang besar, iaitu hari kiamat. Maka Nabi Nuh terangkan kepada kaum dia, kenapa aku ajak kamu menyembah Allah? Kenapa aku ajak kamu jangan menyekutukan Allah? Kenapa? Inni akhafu alaikum azab yaumin azim, kerana aku risau dan aku takut pada waktu itu kamu akan ditimpa siksaan pada hari yang besar, iaitu hari kiamat. Maka sebab itu kata para ulama tafsir, di sini kita nampak penuh lemah lembut dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan bagaimana beliau zahirkan kasih sayang beliau kepada kaum dia, yang mana pada waktu itu dia mengajak kaum dia kepada Allah bukan kerana sebarang balasan duniawi, bukan kerana untuk sebarang pujian sebagai ganti. Dia ajak kaum dia kepada Allah, inni akhafu alaikum azab yaumin azim, hanya kerana risau, takut, khawatir yang mana kaum dia akan ditimpa azab pada hari yang besar, iaitu pada hari kiamat. Daripada sini kita boleh belajar bahawa tujuan seseorang yang mengajak manusia kepada Allah pada waktu itu mestilah pada waktu itu kerana nakkan orang tersebut selamat daripada azab Allah, kerana kesian supaya orang itu tidak dicampakkan ke dalam neraka Allah. Lalu itu tujuan kita mengajak manusia kepada Allah. Lalu kadang-kala bila kita tegur keluarga kita tegur pada waktu itu anak kita, maka pada waktu itu kita betulkan niat. Kita nak anak kita tutup aurat, kita nak anak kita pada waktu itu jaga tanggungjawab yang fardu. Pada waktu itu adalah supaya pada waktu itu dia selamat daripada siksaan Allah. Kadang-kala bila kita ajak, contohnya keluarga kita, ianya lebih kepada nak menjaga air muka kita. Lalu kau tak malu ke buat macam ni? Tak jaga air muka mak. Lalu niat kita pada waktu itu bukan nak mengajak dia pada Allah, tetapi kita nak pada waktu itu dia buat perintah Allah yang tertentu hanya lebih kerana nak menjaga air muka kita, hanya kerana nak menjaga nama kita, hanya kerana nak menjaga maruah kita, bukan kerana Allah pun, bukan nak mengajak kepada Allah. Maka mungkin sebab itu ajakan itu tidak didengari, ajakan itu pada waktu itu tidak disahut. Ya, dalam keadaan adalah hidayah di tangan Allah, tetapi kadang-kala bila kita mengajak manusia kepada Allah adalah pada waktu itu kita nak bawa dia dekat dengan Allah. Dan seperti mana Nabi Nuh sebut, inni akhafu alaikum azab yaumin azim, kita kesiankan dia pada waktu itu supaya dia tidak ditimpa siksaan pada hari yang besar, iaitu pada hari kiamat.
Itu tujuan dia, dan kita nak tunjukkan pada waktu itu risaunya kita tentang dia, pada waktu itu betapa sayangnya kita kepadanya. Dan itu yang disebutkan di sini, azhara syafaqah, bagaimana Nabi Nuh menzahirkan kasih sayang kepada kaum dia. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim, aku ajak kamu menyembah Allah kerana aku risau, aku takut kamu akan ditimpa siksaan pada hari yang besar. Lalu yang pertama, pengajaran yang pertama, kita mengajak manusia kepada Allah pada waktu itu adalah kerana Allah, dan pada waktu itu kerana kesiankan orang tersebut supaya tidak diseksa dan juga tidak ditimpa azab pada hari kiamat. Itu satu. Tujuan kita nak mengajak manusia kepada Allah bukan kerana diri kita, bukan kerana supaya kita tak dapat malu, bukan kerana nak menjaga nama kita. Tak malu ke kau apa ayah kau begini, mak begini, selalu pergi surau tapi kau begini. Bukan kerana kita, tetapi kerana pada waktu itu nak menjadikan dia selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada sini juga kita belajar bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pada waktu itu menzahirkan kasih sayang kepada kaum dia. Maka sebab itu beliau sebutkan begitu. Maka ini adalah pengajaran yang kedua dalam keadaan kita nak mengajak manusia kepada Allah. Walaupun teruk macam mana sekalipun keadaan mereka, amalan mereka, perbuatan mereka, kita tak boleh pandang hina pada perbuatan orang tersebut. Kita tak boleh pandang hina pada perbuatan orang tersebut. Kalaulah kita pandang hina pada orang tersebut, minta maaf, bukan perbuatan, pada orang tersebut, kita tak boleh nak pandang hina pada orang tersebut. Kerana apabila kita pandang hina pada orang tersebut, maka seolah-olah kita menganggap diri kita lebih baik daripada dia. Padahal yang menentukan siapa yang baik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah atqakum. Dan apabila kita pandang hina pada seseorang itu kerana maksiat dia, maka pada waktu itu kita akan mengajaknya dalam keadaan kita pandang rendah pada dia, pandang hina padanya. Tapi sebaliknya kita belajar daripada cara Nabi Nuh mengajak kaum dia, baginda menzahirkan kasih sayang. Sebab itu disebutkan dalam tafsir Al-Wasit, azhara syafqah, Nabi Nuh menzahirkan kasih sayang kepada kaum dia. Dia kata, wahai kaumku, aku risaukan kamu akan ditimpa azab pada hari kiamat. Maka ini pengajaran yang kedua. Bila kita ajak orang kepada Allah, mestilah dengan penuh kasih sayang. Bukanlah pada waktu itu dengan pandangan yang penuh dengan penghinaan kepada orang tersebut. Lalu apakah jawapan kaum dia? Apa kaum dia jawab? Padahal dia dah ajak dengan penuh beradab, penuh kasih sayang, penuh lemah lembut. Maka pada waktu itu kaum dia menjawab. Allah terangkan kepada kita jawapan kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Qala, berkatalah al-mala', para pemimpin. Al-mala' maksudnya pemimpin kepada kaum dia. Maka berkatalah pemimpin kepada kaum dia. Apa kata mereka? Inna, sesungguhnya kami, la, pasti, nara, melihat, kami melihat, ka, kamu, wahai Nuh, pada waktu itu, fi, berada di dalam, dalal, kesesatan, mubin, yang jelas nyata. Dahlah pada waktu itu dia mengajak manusia kepada Allah percuma, tak ada sebarang upah. Pada waktu itu pula dia mengajar dengan penuh hikmah dan penuh lemah lembut. Dia mengajak dengan penuh kasih sayang. Tetapi apa jawapan kaum dia kepada Nabi Nuh? Pada waktu itu kaum dia cakap dengan penuh menghina Nabi Nuh, dengan balasan jawapan yang tak sepatutnya diungkapkan. Maka berkatalah para pemimpin kaum dia, sesungguhnya kami pasti melihat kamu, wahai Nuh, berada di dalam kesesatan yang jelas nyata. Maka daripada sini pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang ketiga yang kita dapat daripada kisah Nabi Nuh, bahkan kisah semua para Nabi, bahawa walaupun kita mengajak manusia kepada Allah dengan penuh hikmah, kita pada waktu itu mengajak manusia kepada Allah kerana Allah sekalipun, dengan penuh kasih sayang sekalipun, maka itu bukan jaminan bahawa mereka akan terima dakwah tersebut.
Nabi Nuh mengajak dengan penuh kasih sayang, dengan penuh hikmah, dengan penuh pada waktu itu mengajak semata-mata kerana Allah. Tetapi kaum dia pada waktu itu balas dengan nada yang penuh menghina. Dia kata, Nuh, kamu nak mengajak kami sembah Allah, kamu nak mengajak kami tinggalkan berhala, kamu nak mengajak kami kepada benda yang engkau dakwa baik. Tapi kami nampak kamu, wahai Nuh, kamu yang sesat. Lalu buat apa kami nak ikut kamu? Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami melihat kamu pada ajakan kamu supaya kami meninggalkan berhala dan menyembah Allah. Maka kami anggap ini adalah perbuatan orang-orang yang sesat. Maka ini pengajaran yang ketiga. Lalu dalam perjalanan dakwah ini, dalam perjalanan mengajak manusia kepada Allah, pada waktu itu kita tak boleh tengok hasil. Tak boleh tengok hasil. Kadangkala Allah beri petunjuk, maka orang yang kita tak sangka-sangka boleh mendapat hidayah. Kadangkala bila Allah pada waktu itu tak ingin untuk berikan, maka orang yang kita usahakan mengajaknya kepada Allah siang dan malam berpuluh tahun mungkin, maka pada waktu itu dia tidak terima dakwah tersebut. Maka pengajaran yang ketiga dalam mengajak manusia kepada Allah, pada waktu itu semangat kita kena kuat, hati kita kena kuat. Jangan takut tentang rejection, jangan takut tentang penolakan. Sebab orang-orang yang lebih baik daripada kita, daripada Nabi, pada waktu itu mereka ditolak mentah-mentah dakwah mereka. Mereka pada waktu itu ditolak dengan penuh penghinaan oleh kaum mereka. Bagaimana kalau kita kena macam tu? Contoh, saya sedang berkongsi tentang hayati Quran, maka tiba-tiba ada orang kata, sesatlah kau Umar, sesat pada waktu itu. Maka bagaimana perasaan kita? Maka sebab itu penting kita baca kisah para Nabi, para Anbiya yang terdahulu, supaya pada waktu itu kita tidak ambil endah dan tak beri perhatian kepada pada waktu itu kecaman-kecaman yang dilontarkan, kata-kata tak elok yang dilontarkan. Kerana bila mengajak kepada Allah, tak semua orang terima. Bahkan yang menolak mungkin lebih ramai daripada yang menerima. Seperti mana keadaan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Lalu sama juga pengajaran untuk kita. Bila pada waktu tu kita dah berusaha, mungkin keluarga kita, mungkin sahabat kita, mungkin teman kita, kita dah ajak dengan penuh kasih sayang, kita dah ajak dengan penuh hikmah, kita dah ajak dengan pelbagai cara, mereka masih lagi tak terima, maka jangan kita putus asa. Tugas kita adalah mengajak manusia kepada Allah. Adapun mereka pada waktu itu menerima ataupun tidak, hidayah tersebut berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah bagaimana jawapan yang Nabi Nuh terima daripada kaum dia. Maka apa jawapan balas Nabi Nuh? Adakah dia marah, dia maki, dia cerca kaum dia? Maka masa tak mengizinkan, insya-Allah kita sambung ayat 61 esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Mudah-mudahan adanya manfaat daripada pertemuan kita. Kita jumpa sebentar nanti pada jam 9.10 pagi dalam perkongsian sirah dalam tajuk peperangan Rasulullah sebentar sahaja lagi nanti insya-Allah. Mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.